salah. Yang bini dia pun salah juga. Lagi lama dengan petangan lagi. Jaga cincin itu. Silap-silap salah. Orang ambil cincin. Jadi ini pun Islam, ini pun Islam. Dia confuse. Saya kali buat contoh macam kambing. Orang Melayu ni beritahu darah tinggi kambing jangan makan. Darah tinggi makan kambing mampus tahu. Dia beritahu. Jadi itulah stigma. Tiap-tiap hari darah tinggi kambing jangan. Kalau darah tinggi 220 ke atas, bukan makan kambing, selisih dengan kambing. Jadi dia tu takut mana. Kalau itu diberitahu tiap-tiap hari, dia takut. Itu cerita di mahkamah kawan dia. Kawan dia masih kambing kulit timur. Dia tanya members, kambing ke lembu? Dia kata, lembu ni kasar. Okey, tak ada makan. Relax, tak ada apa. 3 hari kemudian jumpa tuan rumah, berborak. Dia kata, saya dah tinggi kat 20 tahun. Kambing 10 tahun dah tak makan. Kata, yang kau makan rumah aku tu kambing lah. 3 hari lepas tu kambing. Pening tu kan. Sebelum tu tak pening. Pasal pening, baru tahu kambing. Sekarang ni bila kita buat gagasan negara berkebajikan, contohlah. Ini pendekatan. Bila sebut negara berkebajikan, UMNO rasa tu sedia. Kita dah buat lama dah, 54 tahun kita dah buat, 4 tahun sudah. Kita kata yang kita buat bukan negara kebajikan. Dan kebajikan yang ada pun tak selesai. Negara berkebajikan, negara beramanah, negara bertanggungjawab, negara yang amanah dengan Allah dunia, amanah dengan Allah di hari akhirat, amanah dengan rakyat. Negara pemimpin bertanggungjawab, yang tak ada rasuah, yang tak ada penyelewengan, yang tak ada salah guna. Ini negaranya. Kenapa dia rasa sangat? Sebab kena pada tempat. Kemudian saya kata kalau macam orang belah diri, berpuluh-puluh tak luka. Pasal aku tak kena, paksa dia. Kalau kena sikit je, senang je. Tapi duk belah macam belah diri, macam kat belah kelapa, nyanyi. Macam orang kena rasuk dia, kena histeria. Kita baca ayat kursi Tio, telinga, dia senyum. Kita baca 3 kol Tio, ubun dia senyum. Buat betul jin ni. Ambil dari hitam, pegang kat ibu kaki ni, pegang tempel, tolong. Mari mana? Putrajaya. Baru mengaku. Pasal apa? Sebab kena pada biji dia. Siapa tuan kamu? Tuan jawab lah. Jadi untuk itu kita lihat bahawa sebagai khulasah, yang pertama, tarbiyah asas kepada kemenangan Islam. Mau tak mau, cuma tarbiyah ni pelbagai untuk pimpinan wajib usrah, pimpinan dan tamrid. Saya sadangkan supaya semua calon PAS wajib pergi usrah, wajib pergi tamrid. Kalau dia tak pergi usrah, tak pergi tamrin, dia tak boleh jadi calon dalam PAS. Sebab diuji lepas menang, teruk Allah Rabbi, teruk segala-galanya. Dan adalah pada bila aku pegang menang ni, aku yang berhormat pakai baju jaket, tie besar sikit bersejadah. Okay. Kita buat Islam, kita orang nak tengok. Alhamdulillah hingga setakat ni pimpinan kita yang rasa, alhamdulillah, hingga saya pegang di Pahang, tak ada seorang mari minta jawatan. Tak ada seorang tu. Kita bayar untuk jadi calon. Seorang Allah merangkap keluar pada bilik selepas dia bayar. Bayar amanah Allah, bayar dengan Rasulullah, bayar jaga nama baik Islam, bayar mempertahankan nama Islam. InsyaAllah. Alhamdulillah hasil tarbiyah kita. Cuma tarbiyah tak sama. Ahli kita berlain tarbiyah. Jangan tak satu kategori. Orang kampung tarbiyah dengan ceramah cukup. Bagi saya, apa bukti tarbiyah?
pengorbanan. Ukuran tarbiyah adalah pengorbanan. Ya. Pengorbanan itu ialah ukuran bagi tarbiyah. Kalau kita buat tarbiyah tiba-tiba ada usrah, ada tamrin pergi tiap-tiap minggu, tak sedia berkorban untuk Islam. Masa pun tak bagi untuk Islam, duit pun melokit dengan Islam, kerja pun malah dengan Islam. Tak gagal. Orang kampung mari dengan ceramah, dia tak pergi musrah. Bila minta pengorbanan, saya pergi tengok satu bidang tanah, seorang Allah wakaf kepada PAS 25 ekar wakaf tanah paling besar dalam sejarah PAS, ya, di wakaf tepi jalan tanah nombor 1, Masya Allah. Cuma jauh sikit di Sabah, ya. Sorry, di Sarawak dekat sikit Sarawak. Tapi tak apalah, lepas dia wakaf, dia tanda tangan, dia meninggal dunia. Semoga Allah merahmati dia. Orang kampung kita lancar dengan wakaf tanah, wakaf bangunan, wakaf duit. Dia tak pernah ada pada nak pegang jawatan, tak pernah ada niat nak calon, tak pernah. Tarbiyah asas. Yang kedua, perkara yang mesti ada, kita kena berada dalam, jangan putus dengan sah kepimpinan. Jangan putus maklumat, dan jangan sebar suara musuh ke dalam jemaah. Jangan bawa suara musuh ke dalam jemaah kita. Setiap tindakan pertama yang kita kena fikir, apa yang menguntungkan jemaah dengan apa yang kita buat. Jemaah dapat apa dengan apa yang kita buat. Sesuatu mesti diperoleh oleh jemaah dengan tindakan kita. Kalau menguntungkan, ya Allah. Kalau rasa bimbang tak rugi, rujuk kepada pimpinan. Sebab tidak semua, kadang-kadang kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum, asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum, asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan kamu berjihad, berperang, ya Allah. Kamu tak suka, kata Allah. Kamu tak suka. Sesuatu yang kamu tak suka mungkin baik bagi kamu. Sesuatu yang kamu suka mungkin tak baik bagi kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu, kamu tak tahu. Sebab tu dengan Allah ni kena ada perkara yang kadang-kadang kita tak puas hati, tapi pimpinan buat pesan, tak apalah, sami'na wa ata'na, mungkin ada kebaikan. Ada seorang calon PAS, dicadangkan dia, diangkat ke kawasan lulus, diangkat ke negeri lulus, diangkat ke syurah suatu syurah. Saya dalam syurah, saya fikir, kenapa tolong? Saya kenal dia, kenal saya Zahid. Tapi kita ingat, bincang, insyaAllah, yadullah ma'al jamaah. Alhamdulillah, kita tolak dia calon, dia tak layak dia calon. Kadang-kadang hikmah Tuhan ni, ada yang segera kita tahu, ada yang lama tahun-tahun baru kita tahu, ada yang masuk 13 tahun baru tahu, ada yang sepanjang hidup tak tahu, akhirat besok baru tahu. Inna rabbaka yafsulu bainakum yawmal qiyamah fima kanu fihi yakhtalifun. Akhirat besok Allah akan cerita kepada kamu begini. Sekarang bila berlaku, alhamdulillah, saya kata keputusan pada waktu itu sangat tepat dengan apa yang berlaku hari ini. Tahu? Contohlah, dan banyak lagi. Sebab itu dalam bab ini, ya, walaupun kita tak setuju, tapi kalau itu keputusan, insyaAllah ada kebaikan, ada keberkatan. Perang Azam, Nabi cadang perang di luar kota Madinah. Salman al-Farisi cadang, ya Allah, kami orang Parsi, bila musuh ramai kita sikit, kita kali panggil. Sahabat setuju kali panggil. Akhirnya Nabi kata, okey, kalau setuju, kita kali panggil. Orang Arab ni bukan biasa kali panggil. Yang biasa orang Jawa. Kali panggil ni Jawa je. Tuan-tuan kena tahu kampung tu Jawa, tuan-tuan jalan jumpa panggil Jawa lah tu. Tapi Arab nak kali panggil, Masya Allah, pensan-pensan para sahabat, hingga akhir hampir selesai, kecuali ada satu batu yang besar tak boleh pecah.
Nabi sahabat beritahu Rasulullah, ya Rasulullah, ada penghalang. Apa dia? Satu batu yang besar, tak boleh pecah ya Rasulullah. Buah kami usul tak pecah ya Rasulullah. Nabi pergi kat batu tu. Nabi berdiri kat batu tu. Hei batu, jangan kamu jadi penghalang kepada kemenangan Islam. Nabi cakap dengan batu. Cakap dengan batu. Hei batu, jangan jadi penghalang kepada kemenangan Islam. Sekarang, hei kepala batu. Akhirnya Nabi ambil kapak. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi pukul, punya keras, percik api, letak sedikit. Nabi sebut, aku nampak Rom jatuh ke tangan Islam. Dia pukul kali yang kedua, mengecil api, aku nampak Parsi jatuh ke tangan Islam. Dan pukul kali ketiga pecah, Nabi sebut kota Konstantin akan jatuh ke tangan Islam. Bila jatuh? Zaman Osmaniyah. Bukan zaman Nabi, bukan zaman para sahabat, bukan Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Dia jatuh zaman Sultan Muhammad Al-Fatih. Berapa ratus tahun kemudian benar menjadi Nabi. Hari ini saya nak beritahu, Allah akan beri kemenangan kepada kita, insya-Allah. Maka marilah kita terjemahkan kehidupan Islam bernegara, kehidupan Islam berkeluarga, kehidupan Islam dalam individu, supaya rahmat Islam dirasai oleh rakyat kita, insya-Allah. Mudah-mudahan anda semua akan menyambung perjuangan ini. Setiap zaman kita hanya mata rantai dalam perjuangan Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan anda pemuda-pemuda yang menjadi kebanggaan Nabi Muhammad di padang mahsyar, insya-Allah. Di waktu mana setiap orang bangun dengan bangga dengan amalan masing-masing, orang mati syahid bangga dengan darah syuhada mereka, orang banyak berpuasa bangga dengan ibadah puasa mereka. Semoga Allah menjadikan kita ada sedikit kala-kala Allah terima pada kita debu-debu yang melekat di kaki mereka yang memperjuangkan Islam, menyebabkan dia tidak akan disentuh oleh api neraka di hari akhirat, insya-Allah. Semoga Allah memberkati majlis kita dan siru ala barakatillah, bekerja terus menghadapi persiapan PRI ke-13. Kita parti Islam, kerjaan kita bukan hanya pada pilihan raya, itu yang kita sebut, tapi orang menilai. Parti politik ukurannya kemenangan pilihan raya. Orang tak tengok kita, jiwa kita, kuat kita, tapi orang tengok keputusannya ialah pilihan raya. Kalau parti Islam menambah menang, kita di sini seronok dengan berita kemenangan. Bila Hamas menang di Palestin, kita di sini seronok. Mereka tak kenal kita, kita pun tak kenal mereka, tapi kita ada pengaruh roh perjuangan Islam yang sama antara kita dengan mereka. Dan begitulah bila mereka tengok kita pemuda-pemuda Islam, insya-Allah roh Islam yang akan bersepah. Mudah-mudahan Allah berkati kita. Mudah-mudahan Allah tidak uji perkara yang kita tidak mampu hadapi, insya-Allah. Wallahu a'lam. Qul qawli hadza astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.